اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ya Allah ikatan daripada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah. Rezeki yang luas, melimpah ruah, lagi halal, bersih, suci. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da'. Dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ahlan kepada semua, kita bertemu setiap malam jam 11 malam dalam pertemuan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada malam ini kita telah tiba pada siri yang ke-127 menggunakan kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum. Kita telah tiba pada muka surat 257. Muka surat 257 membicarakan tentang tajuk yang penting, permulaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas rakan-rakan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka sebelum daripada ini, kita telah berkongsi berkenaan tentang perjanjian di antara Nabi dengan sahabat-sahabat Madinah yang dikenali sebagai Bai'ah Aqabah yang kedua ataupun perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang kedua menjadi kepada pembuka jalan untuk Nabi SAW mengizinkan para sahabat untuk berhijrah, meninggalkan bumi kelahiran mereka Mekah dan menuju ke bumi yang baru bagi mereka. Itulah Madinah Al-Munawwarah yang ketika itu namanya masih lagi Yathrib. Ahlan kepada semua, Ana Mardiana, Putera Anwar, ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama di ruangan FB, Siti Mariah, Wan Ismail, Wan Jamilah, Kamizah, Azlina, Nina, Siti Mariah, Nur Asikin, ahlan kepada semua, Han dan Asia Hussein dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka kita telah tiba muka surat 257. Maka tajuk penulis buku bawakan bagaimana bermulanya hijrah Nabi SAW dan para sahabat. Kata penulis buku, setelah sempurnanya perjanjian Aqabah yang kedua dan Islam berjaya mendapat tapak asas bagi negaranya sendiri di tengah-tengah padang pasir yang bergelombang dengan kekufuran dan kejahilan. Maka buat kali pertama adanya orang yang menyambut Nabi. Sebab Nabi di Mekah tidak disambut. Nabi pergi ke Taif dibaling dengan batu. Nabi SAW hantar para sahabat ke Habsyah. Walaupun mereka memberi tempat tinggal, namun tidaklah ada sambutan sebagaimana di Madinah. Maka kata penulis buku, apabila umat Islam buat pertama kali mendapat tempat, mendapat tapak di tengah-tengah kejahilan, zaman jahiliyah dan kekufuran,
Dan inilah usaha yang paling serius yang membuahkan hasil kepada Nabi SAW sejak permulaan dakwah. Bayangkan Nabi 13 tahun kat Mekah, tidak nampak banyak perubahan. Nabi SAW pergi jalan kaki ke Taif, bahkan duduk di sana 10 hari. Maka Nabi SAW dilayan dengan balingan batu. Para sahabat duduk dekat Habsyah hampir 14 tahun pun mereka tidak mendapat layanan sebagaimana daripada sahabat-sahabat Yathrib ataupun sahabat-sahabat Madinah. Maka kata penulis buku, dan inilah usaha yang paling serius membuahkan hasil kepada Rasulullah semenjak mula dakwah Nabi. Maka bila Nabi tengok kesungguhan sahabat Madinah, Nabi letakkan syarat mereka terima, mereka sanggup berbai'ah, berjanji kepada Nabi. Kita telah baca sebelum ini, Nabi SAW letakkan 5 syarat dan mereka terima kelima-lima syarat tersebut. Yang pertama, Nabi minta mereka mendengar dan taat pada Nabi pada ketika bersemangat dan tidak. Mereka sanggup. Nabi minta mereka infakkan harta waktu senang dan susah. Mereka sanggup. Nabi minta mereka bersama-sama dengan Nabi, ajak orang kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Mereka sanggup. Nabi SAW ajak kepada mereka. Nabi letakkan syarat, hendaklah mereka jangan tinggalkan agama ataupun apa-apa amalan hanya kerana kecaman dan kata-kata manusia. Mereka berjanji. Dan yang keempat, Nabi SAW minta mereka mempertahankan baginda sebagaimana mereka sanggup mempertahankan diri dan keluarga. 5 janji. Dan Nabi SAW dan orang-orang Madinah terima kelima-lima perjanjian itu, sebab itu dikenali sebagai perjanjian Aqabah yang kedua. Ahlan Toretto Cari Sharifah 61 Han Asia Hussein Muhammad Syarizan. Ahlan kepada semua. Jamila Zainal Abidin PKF Sadariyah, kemudian Rusliza. Ahlan. Maka kita berada pada muka surat 257. Maka kata penulis buku, perenggan pertama, maka Rasulullah SAW selepas perjanjian Aqabah yang kedua ini, Nabi pun mengizinkan orang Islam untuk berhijrah ke Madinah. Nabi izinkan. Maka selepas perjanjian Aqabah yang kedua, maka selepas daripada itu Nabi izinkan para sahabat untuk berhijrah. Tapi Nabi belum lagi berhijrah. Nabi SAW adalah antara orang yang akhir berhijrah. Nabi SAW. Maka Nabi suruh para sahabat untuk berhijrah. Zaman itu berhijrah adalah satu kewajipan. Setiap orang Islam wajib berhijrah. Kecuali Allah sebut di dalam Al-Quran, di dalam juz yang kelima, illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang tak mampu dan lemah daripada kalangan lelaki ataupun wanita dan kanak-kanak, minar rijal wan nisa wal wildan. Maka ada yang lemah, yang sakit, wanita yang bersendirian, kanak-kanak yang bersendirian, maka mana-mana yang tak mampu dikecualikan. Selain daripada itu, semua diwajibkan untuk berhijrah. Dan tak mudah untuk berhijrah ketika itu. Ada yang kena tinggalkan keluarga, ada yang kena tinggalkan harta, ada yang kena tinggalkan kawan-kawan, bahkan ada yang tinggalkan pasangan kerana pasangan mereka tak nak ikut berhijrah. Kata penulis buku, perenggan kedua, nak terangkan hijrah ni tak mudah. Hijrah ni tak mudah. Apa yang dilalui oleh sahabat-sahabat yang berhijrah, ianya bukanlah perkara yang mudah. Kata penulis buku, hijrah itu tidak lain bermaksud mengabaikan segala kepentingan dan segala kepentingan diri dan sanggup berkorban harta benda. Maksudnya, hijrah itu menuntut pengorbanan. Para sahabat muhajirin, mereka melakukan pengorbanan itu, Masya Allah. Ada yang tinggalkan keluarga yang tak nak ikut hijrah. Ada yang tinggalkan harta. Nanti kita akan baca kisah mereka. Ada yang tinggalkan
pasangan, ada yang tinggalkan perniagaan, semuanya berhijrah kerana perintah Allah dan Rasul ketika itu wajib untuk berhijrah. Kata penulis buku, hijrah juga bukanlah bermaksud seseorang itu terlepas daripada penderitaan. Bukanlah maksud, sahabat ni berhijrah kerana nak bebas daripada penderitaan. Tidak. Sebab kalau kita baca nanti dalam sirah, para sahabat bila berhijrah, lagi macam-macam ujian mereka. Lagi macam-macam ujian. Sebab mereka bermula daripada kosong. Sebab mereka tak dibenarkan bawa harta. Orang Quraisy tak bagi. Mereka tak dibenarkan bawa apa-apa. Maka mereka mulakan hijrah dalam kesusahan. Ada di antara para sahabat yang bertahun-tahun dalam susah sebelum berjaya membina balik kehidupan. Mereka pergi ke Madinah, tak ada rumah, tak ada kerja. Ada yang seorang diri, ada yang datang dengan isteri dan anak, ada yang datang pada waktu itu dengan keluarga. Maka sebab itu kata penulis buku, jangan bila kita ingat dia hijrah, para sahabat berpindah berhijrah kerana kesenangan dan kemudahan. Tidak. Bila para sahabat berhijrah, mereka lagilah kena berperang melawan musuh-musuh yang ingin untuk menyerang. Kata penulis buku, hijrah juga bukan bermaksud seseorang itu terlepas daripada penderitaan. Sebaliknya, pada masa yang sama, hati mereka berkecamuk dengan kebimbangan kerana boleh jadi bila mereka hijrah, mereka binasa. Allahu Akbar. Hijrah ni pengorbanan. Sebab itu kalaulah zaman kita dah tak ada hijrah macam para sahabat. Hijrah tinggalkan keluarga dan tak tahu jumpa balik bila. Tinggalkan harta, tinggalkan rumah, tinggalkan segala-galanya selama-lamanya. Sebab itu pada sahabat yang dah berhijrah, selepas pembukaan kota Mekah, tak dibenarkan untuk tinggal balik kat Mekah. Sebab mereka dah berhijrah. Mereka boleh datang untuk haji, boleh datang untuk umrah, tapi tak boleh kembali tinggal di Mekah. Sebab mereka dah hijrah semata-mata kerana Allah. Maka hijrah memerlukan pengorbanan. Sebab itu kalaulah zaman kita adanya hijrah. Apakah hijrah zaman kita? Sabda Nabi SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hijrah adalah dengan meninggalkan perkara yang Allah larang. Itu hijrah zaman kita. Meninggalkan perkara yang Allah larang. Meninggalkan perkara yang Allah tak suka. Maka kadang-kala bila ada orang hijrah meninggalkan perkara yang Allah larang, meninggalkan maksiat dan dosa, maka dia ada ujiannya. Ada ujian. Sebab kenapa? Kata penulis buku, setiap hijrah ketika itu ada pengorbanan. Ada pengorbanan setiap hijrah. Hijrah nak tinggalkan maksiat pun ada pengorbanan dia. Hijrah nak tinggalkan benda yang haram pun ada pengorbanan dia. Hijrah nak meninggalkan benda-benda yang tak elok pun bukanlah mudah. Ada pengorbanan dia. Maka kita punya pengorbanan tak adalah tinggi macam para sahabat. Kita punya ujian tak adalah tinggi macam para sahabat. Cuma di sini poin daripada penulis buku, hijrah bermaksud mengabaikan segala kepentingan diri dan sanggup untuk berkorban harta benda. Itu hijrah. Sanggup untuk berkorban harta benda. Hijrah juga bukanlah bermaksud seseorang itu selamat daripada penderitaan. Sebaliknya, hijrahnya para sahabat adalah penuh dengan kerisauan. Adakah mereka boleh selamat bila sampai di Yathrib Madinah nanti? Kata penulis buku, para sahabat yang berhijrah merasakan boleh jadi pada permulaan perjalanan ataupun pada penghujung perjalanan itu kebinasaan. Semua sahabat dalam keadaan risau. Nanti bila sampai ke Madinah macam mana? Nak berhijrah pun belum tentu selamat. Orang Quraisy kejar. Nanti kita akan baca ada beberapa sahabat yang bahkan dah sampai Quba. Ada beberapa sahabat yang bahkan dah sampai Quba. Abu Jahal datang ambil balik mereka bawa ke Mekah. Ada sahabat begitu. Walaupun dah sampai Quba.
Ujian ketika mana para sahabat berhijrah adalah sangat-sangat dahsyat. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli, orang yang berhijrah bagaikan berjalan menuju ke arah masa depan yang tidak pasti. Itu pengorbanan yang para sahabat berikan. Kata penulis buku, orang yang berhijrah dengan Nabi, tinggalkan Mekah, tinggalkan kehidupan mereka, tinggalkan keluarga yang tak nak ikut, tinggalkan perniagaan, tinggalkan harta. Sebenarnya semua para sahabat, mereka tahu mereka sedang menuju ke arah masa depan yang belum pasti. Belum pasti. Tapi mereka yakin kepada perintah Nabi. Mereka yakin kepada perintah Allah. Mereka percayakan Rasulullah. Dan di situlah membawa kepada kemenangan yang besar untuk mereka dan juga untuk Islam. Kata penulis buku, orang yang berhijrah bagaikan berjalan menuju ke arah masa depan yang tak menentu. Dan kalau kita tengok zaman kita, banyak je orang yang berhijrah Allah uji begini. Sebelum dia berhijrah, maka dia hidup dalam kesenangan. Maka bila dia berhijrah, Allah sengaja uji. Maka dia punya perniagaan tak menjadi. Kemudian macam-macam ujian yang menimpa. Allah nak uji. Sebab Allah memang suka menguji orang yang Allah sayang. Iza ahabballahu qauman ibtalahum. Maka apabila Allah mencintai sesuatu golongan, Allah akan uji mereka. Sabda Nabi SAW. Maka para sahabat bila nak berhijrah ni, kata penulis buku, seolah-olah mereka menuju ke masa depan yang tak menentu, yang tidak pasti. Para sahabat tidak akan menyedari babak-babak kesedihan dan kebimbangan yang bakal menimpa. Maka kata penulis buku, maka orang Islam mula berhijrah dengan penuh sedar akan risiko-risiko hijrah. Sementara orang musyrikin Mekah pula cuba menghalang daripada keluar. Ini disebabkan orang Quraisy Mekah merasa ada bahaya yang menanti. Antara contoh halangan yang dihadapi dalam hijrah orang Islam adalah seperti berikut. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, para sahabat walaupun dah tahu segala risiko hijrah, mereka tetap berhijrah. Dan orang Quraisy pun tanpa berputus asa cuba menghalang hijrah Nabi SAW dan para sahabat. Mereka nak halang. Orang Quraisy tak nak para sahabat untuk berhijrah. Dan di sini penulis buku kongsikan beberapa cerita tentang cabaran-cabaran sahabat ketika mana nak berhijrah. Muka surat 258. Kisah yang pertama tentang satu keluarga yang terdiri daripada suami, isteri dan anak kecil mereka. Inilah kisah tentang Abu Salamah. Abu Salamah yang merupakan adik-beradik susuan Nabi SAW. Kita dah pernah baca sedikit tentang Abu Salamah pada muka surat, Allahumma salli ala Muhammad, muka surat yang keberapa? Kita dah baca tentang Abu Salamah pada muka surat yang ke-76. Muka surat yang ke-76. Maka pada muka surat 76 dah disebut Abu Salamah Al-Makhzumi adalah antara adik-beradik susuan Nabi. Mereka berkongsi susu daripada hamba Abu Lahab yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Maka ini kisah tentang hijrahnya, cabaran Abu Salamah, adik-beradik susuan Nabi, isterinya Ummu Salamah dan anak kecil mereka yang bernama Salamah. Kata penulis buku, Abu Salamah radhiyallahu anhu, Abu Salamah yang si suami, adalah antara orang yang paling awal berhijrah. Paling awal. Beliau bahkan telah berhijrah setahun sebelum perjanjian Aqabah yang kedua. Dia berhijrah awal. Di antara orang yang paling awal berhijrah. Setahun sebelum perjanjian Aqabah yang kedua, dia telah berhijrah dengan izin Nabi SAW. Cuma lepas perjanjian Aqabah yang kedua,
Nabi wajibkan hijrah. Semua orang kena berhijrah. Tapi Abu Salamah ni di antara orang yang paling awal berhijrah. Maka bagaimanakah kisah hijrah dia? Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, apabila mereka sudah bersiap-siap untuk berhijrah, maka ipaduainya sebab mereka ni daripada kabilah Abu Jahal, Abu Salamah, dan isterinya Ummu Salamah, mereka daripada kabilah Banu Makhzum, kabilah Abu Jahal. Kedua-duanya mereka daripada keluarga yang sama, kabilah yang sama, kabilah Abu Jahal. Kabilah Abu Jahal ini nama dia Banu Makhzum. Banu Makhzum, mim kha zai waw mim, Banu Makhzum, ataupun MAKHZUM, Banu Makhzum. Maka bila Abu Salamah nak hijrah, maka ipaduai dia, yang mana keluarga Abu Jahal pun berkata, tentang diri kamu berkuasa penuh. Maksudnya kamu nak pergi mana silakan Abu Salamah. Mereka nak uji Abu Salamah. Tetapi apa pula hal dengan isteri kamu? Apa sebabnya kami nak membiarkan kamu membawa isteri kamu ikut berhijrah? Lalu mereka pun merampas isteri daripada Abu Salamah. Mereka kata, isteri kau ni Ummu Salamah, kami tak boleh benarkan dia berhijrah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka mereka tak benarkan isteri dan anak Abu Salamah untuk berhijrah. Bayangkan, kena tinggalkan isteri dekat Mekah. Tapi Abu Salamah memang nak berhijrah. Maka ujian untuk Abu Salamah, apa yang Abu Salamah buat, dia terpaksa berhijrah seorang diri kerana isteri dan anak-anaknya tak diizinkan oleh keluarga mereka berhijrah. Allahu Akbar. Dan isteri dia pun suruh suami dia berhijrah. Orang Quraisy sengaja nak menguji para sahabat, adakah mereka sanggup untuk berhijrah walaupun keluarga mereka ditahan. Maka mereka sanggup. Mereka serahkan bakinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila keluarga Abu Salamah tahu bahawa Abu Salamah tak dibenarkan bawa isteri dan anak dia, maka mereka pun berkata, kami tidak akan membiarkan anak Abu Salamah berada bersama dengan ibunya kerana kamu yang memisahkan dia daripada suaminya. Maka berlakulah tarik-menarik untuk merebut anak tersebut. Akhirnya mereka merampas anak itu daripada Abu Salamah dan isteri dia. Maka sekarang ni 3 orang ni dah dipisahkan. Abu Salamah terpaksa berhijrah walaupun seorang diri. Isterinya Ummu Salamah duduk dengan keluarga dia. Sementara anak lelakinya tinggal dengan keluarga Abu Salamah. Allahu Akbar. Dipisahkan semata-mata kerana hijrah. Maka hijrah tak mudah dilalui oleh para sahabat Nabi SAW. Maka pergilah Abu Salamah berhijrah ke Madinah seorang diri. Maka Ummu Salamah tak jumpa suami dia, tak jumpa anak dia, bahkan pada waktu itu ditinggal bersendirian. Kata para ulama sirah, ujian ini terlalu berat kepada semua. Sebagai contoh, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha si isteri. Maka Ummu Salamah begitu sedih selepas ketiadaan suaminya dan kehilangan anaknya. Maka setiap pagi dia akan pergi ke tengah padang pasir, dia akan menangis sampailah ke petang. Itu ujian dia. Ujian dia begitu berat. Dia tak tahu anak dia macam mana, dia tak tahu suami dia bagaimana, namun dia tetap redha dengan ketentuan Allah. Maka dia akan bawa diri ke padang pasir dan dia akan menangis sepanjang hari. Berapa lama ujian perpisahan ini? Abu Salamah tak tahu keadaan isteri dan anak dia bagaimana. Ummu Salamah tak tahu keadaan suami dan anak dia bagaimana. Kata penulis buku, Allah uji keluarga ini selama setahun. Setahun begitu. Anak dijaga oleh keluarga suami. Suaminya terpaksa berhijrah ke Madinah seorang diri. Dan Ummu Salamah tinggal dengan keluarga mereka. Menangis. Ujian ini begitu berat, menjadikan Ummu Salamah menangis setiap hari. Selama setahun keadaan ini berlanjutan. Maka akhirnya orang Quraisy bila nampak iman mereka yang teguh,
Walaupun setahun mereka tak tinggalkan agama. Walaupun setahun mereka tetap berpegang teguh kepada agama. Melihatkan keadaannya, salah seorang kaum keluarganya merasa kesian, lalu berkata kepada mereka, bolehkah kamu benarkan wanita ini hijrah? Kamu telah memisahkan dia daripada suami serta anaknya. Maka akhirnya keluarga Ummu Salamah berkata kepada Ummu Salamah, pergilah menjejaki suami kamu kalau itu yang engkau mahu. Masya Allah. Maka mereka pun akhir sekali nampak bahawa wanita ni tak akan tinggalkan agama dia. Abu Salamah pun dia tak patah balik kerana dia lebih sayangkan agama dia. Mereka lebih sayangkan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Maka bila dah setahun begitu, akhirnya mereka bersetuju untuk membenarkan Ummu Salamah berhijrah. Masya Allah. Setahun ujian tu. Setahun. Tak ada ujian yang lebih besar daripada terpisah dengan keluarga. Kalau zaman kita terpisah, kita boleh ambil maklum. Boleh call, boleh buat video call, boleh WhatsApp, boleh tanya. Bayangkan zaman dulu terpisah, tak tahu keadaan bagaimana. Masih hidup ataupun tidak. Bagaimana keadaan. Tapi nak menunjukkan kisah ini, para sahabat yang diuji begitu, sama ada yang lelaki ataupun perempuan, mereka tetap istiqamah pada agama dan mereka tetap berhijrah dan mereka ketika itu betapa teguh dan kuatnya iman mereka. Masya Allah. Kuatnya iman para sahabat. Sebab itu mereka adalah para sahabat. Kita kalaulah kena ujian macam ni belum tentu mampu. Kena uji dengan keluarga, dengan anak, maka belum tentu mampu dengan ujian tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kata penulis buku, apabila Ummi Salamah diizinkan untuk berhijrah, dia tak berfikir panjang, dia pun pergi dapatkan anaknya daripada keluarga suaminya dan dia keluar menuju ke Madinah, pengembaraan yang jauhnya 500 km seorang diri. Dia dekat. Seorang diri pun seorang diri. Dia mesti berhijrah. Dia risau nanti keluarga mereka akan berubah berfikiran. Bayangkan seorang wanita dengan anak kecil perlu bermusafir sejauh 500 km. Zaman dulu mana ada highway, mana ada hotel tengah jalan, mana ada apa-apa. Dia perlu merentasi padang pasir. Zaman itu daripada Mekah ke Madinah ambil masa 5 ke 7 hari perjalanan. Tapi dia nekat. Walaupun dengan anak dia, dia tetap akan berhijrah. Sebab dia takut nanti keluarga dia berubah fikiran. Maka apakah yang berlaku? Allah datangkan siapa untuk bantu Ummu Salamah? Yang itu kita akan sambung esok insya-Allah. Maka Allah hantar seseorang untuk bantu Ummu Salamah dalam hijrahnya menuju ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat. Sehari kita ada 3 program. Jam 8.30 pagi Hayati Quran, 6 petang Penawar Hati dan 11 malam Sirah Nabi. Jemput join buat yang berkelapangan. InsyaAllah pada 22 Januari saya akan berangkat menunaikan umrah. Maka kalaulah ada yang ingin untuk bersama-sama menunaikan umrah pada cuti sekolah tahun baru, maka dialu-alukan untuk bersama dalam umrah munajat cinta, di mana kita akan fokus kepada sirah dan juga penambahbaikan salat ketika mana berada di bumi Mekah dan Madinah insya-Allah. Terima kasih semua. Midah, Elina, Muhammad, BSA, Nur Yahya, Jaja Comek, Mr. Roll. Terima kasih Rohani Adam, Jamilah, Hasbah Fauzi, Nurani Ahmad, Muhammad Syarizan, Juriyah Wasnam. Terima kasih semua. Kita jumpa esok pagi 8.30 pagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jumpa lagi insya-Allah.